bandingkan dengan belanjawan yang dibentangkan oleh Dato' Sri Ibrahim di Parlimen, belanjawan Pakatan Rakyat, dia jauh lebih berbeza, iaitu belanjawan yang berbentuk lebih berjangka panjang. Pada mulanya saya buka sini, saya ingatkan, memandangkan Menteri Wanita tu, Menteri Wanita adalah Perdana Menteri, Menteri Wanita adalah Menteri Kewangan. Saya letaklah harapan yang penuh setinggi gunung untuk memberikan satu belanjawan yang tinggi untuk wanita Malaysia. Tetapi terbalik kot, dialah menteri itu menteri wanita, dia di Menteri Kewangan, dia lebih turunkan lagi belanjawan wanita untuk negara ini. Hanya memperuntukkan sebanyak 50 juta peruntukan pembangunan untuk wanita dalam negara ini. 50 juta. Najib hanya memperuntukkan 50 juta untuk wanita dalam negara ini. Sedangkan Pakatan Rakyat memperuntukkan sebanyak 5 bilion untuk wanita dalam negara ini. 10 kali ganda. Adakah menteri wanita lelaki ni yang kita nak harap lagi? Tak boleh harap. Sebab itu wanita pakatan kena berakal bumbikan maklumat yang kita dapat pada hari ini. So jadi ini sangat mengecewakan dan menghina wanita Malaysia. Seolah-olah tidak ada perempuan dalam negara ini yang layak menjadi menteri wanita. Malah kami di Parlimen kita sebut ada 11 wakil rakyat Barisan Nasional yang wanita dalam dewan ini. Kenapa satu pun tak layak ke, kita tanya? Kita tanya orang Kuala Kangsar, Rafidah tak layak ke? Mana orang Kuala Kangsar? Ada? Rafidah pernah jadi menteri, kenapa tak boleh ke? Kita tanya. Dah tua? Takut ke belakang sleeping partner je okey lah. Tak apa, kita angkat Najihan ini, insyaAllah. So jadi itulah di antaranya, bila wanita membawa isu, kita tidak memikirkan tentang parti, because kita memikirkan tentang gender wanita itu sendiri. Jadi kita sebut tak ke Najib, tidak akan ada orang perempuan yang layak. Kita ada Kuala Kangsar, kita ada Pengerang, kita ada Parit Sulong yang pernah jadi menteri dulu. Betul? Kenapa kita tak jadi menteri? Kenapa Najib nak pakai skirt juga? Perdana Menteri kami merangkap Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, iaitu Najib. Tak ada orang lain dia pilih. Oleh sebab itu dia tak jadi Ketua Menteri Wanita sendiri. Dengan ucapannya, sebenarnya Hari Wanita Kebangsaan 2012, dia mengatakan pergerakan menuntut hak wanita adalah tidak perlu. Ingat baik-baik, dengar baik-baik. Dia kata tidak perlu. Kerana wanita telah diberikan hak mereka sejak kemerdekaan. Adakah? Jika ada tadi semua apa yang dikatakan tadi YB Suraita tidak akan berlaku. Ini telah membuktikan kerajaan UMNO PN tidak serius tentang hal ehwal dan pembangunan wanita. Mereka hanya berminat melakukan sesuatu untuk kepentingan segelintir saja. Seperti yang disebut Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan Malaysia hendaklah mewujudkan dan menguatkuasakan undang-undang kesaksamaan gender secara bersepadu dan menyeluruh dengan melibatkan setiap peringkat, bermula daripada bawah sehingga ke kebangsaan, bagi mencerminkan kesaksamaan substantif antara lelaki dan wanita di arena umum dan persentrian. Biarlah kita mula daripada Pakatan Rakyat. Sudah tentu Pakatan Rakyat akan kemukakan lebih ramai lagi calon wanita untuk bertanding pada pilihan raya umum ke-13 ini, sekaligus membuktikan komitmen PR dalam memperjuangkan isu melibatkan wanita di Malaysia. Bukan itu sahaja, apabila kita berjaya
ambil alih Putrajaya dan juga negeri-negeri yang pada masa ini masih dikuasai UMNO PN, sudah tentu kaum wanita akan diberi peranan yang lebih besar dalam kerajaan pusat dan juga negeri mengikut kebolehan dan kelayakan masing-masing. Inilah di negeri Selangor kita boleh nampak exco kami memenuhi 40% di kerajaan negeri Selangor. Kita telah dengar banyak tadi ucapan-ucapan daripada pimpinan kita, dan saya ingin menjemput bagaimana agenda Pakatan Rakyat mengenai wanita dan institusi keluarga. Kita telah menyentuh ada 10 perkara penting yang kita telah persetujui bersama, yang perkara ini telah diperhalusi dalam 7 tumpu, di mana kita telah menggubal akta bagi memastikan golongan wanita mendapat layanan yang adil dalam semua bidang. Ini di antara agenda utama perjuangan wanita Pakatan Rakyat. Kita berdepan dengan pelbagai krisis sosial yang semakin teruk, sebagaimana yang disebutkan dalam parlimen daripada tahun 2000 hingga 2011. Statistik anak luar nikah berdaftar di Malaysia sudah mencecah 270,000 orang. Tak kira lagi yang duduk dalam pusat serentik, yang berdepan dengan pelbagai isu kes jenayah dan sebagainya. Kita berdepan dengan pelbagai masalah, bukan sahaja masalah ekonomi. Kita berdepan dengan masalah pentadbiran, kita berdepan dengan masalah ketirisan, kita berdepan dengan masalah sosial, kita berdepan dengan masalah jenayah. Yang semua ini kita kena selamatkan negara kita hanya dengan cara jatuhkan UMNO dan Barisan Nasional dan PRU. Inilah mandat yang besar yang ada di depan kita. Dalam perhimpunan agung UMNO yang baru berlangsung, sungguh memalukan. Ucapan Perdana Menteri menyebut naik presiden dia sebagai 3 ekor. Puan-puan perasan ke tak? 3 ekor naik presiden. Yang Tun Dr. Mahathir ni pula lebih baik sokong syaitan daripada malaikat yang tak kenal. Masya Allah, ini ucapan-ucapan yang menunjukkan UMNO dalam keadaan yang cukup takut. Ketua wanita dia pula menyebut kalau Pakatan Rakyat menang memerintah negara, negara akan huru-hara. Saya nak tanya puan-puan pada hari ini, apakah huru-hara kita merintah Selangor? Ada tak huru-hara di Pulau Pinang? Ada tak huru-hara di Kedah? Ada tak huru-hara di Kelantan? 22 tahun kita merintah. Ini yang huru-hara yang UMNO Barisan. Sama-sama. Okey. 1, 2, 3. Ya, Alhamdulillah. Okey. Okey, saya mulakan majlis ni, PC-nya. Okay, saya ucapkan terima kasih kepada media yang hadir. Wanita Pakatan Rakyat has launched this at national level on the 13th of September 2012 di Shah Alam, at national level. Now we are on the road show throughout the country. So ini adalah stop yang ketiga. Yang pertama kita di Sabah 24 hari bulan, dan semalam kita di Kuching, hari ini kita di Perak. 4 hari bulan kita akan berada di Melaka, dan jelajah ini akan mengambil sampai ke akhir Disember, So dalam agenda wanita Malaysia ni tadi saya rasa semua dah dengar ucapan-ucapan tadi, So hari ini wanita Pakatan Rakyat Perak menganjurkan di peringkat negeri Perak
So yang hadir itu semua tadi adalah muslimat dari PAS, wanita dari DAP dan wanita berkeadilan di semua cabang-cabang ataupun bahagian-bahagian kawasan di negeri Perak. Ya. So these are leaders, women leaders in the state, where we hope that they will bring down this message to the ground, to the grassroots. Kita nak merakar umbikan all this maklumat so that the wanita there, out there, tahu apa agenda wanita Malaysia apabila Pakatan Rakyat memerintah negara ini. Ya. So jadi kita lihat wanita Pakatan Rakyat lebih progresif dari segi pendekatan, lebih progresif dari segi polisi, lebih lagi progresif dari segi idea-idea. Jadi inilah kita dengan harapan bahawa ada pembaharuan dan perubahan kepada nasib wanita dalam negara ini. BN UMNO tak ada, Pakatan Rakyat ada, dalam konstitusi kita dah masuk. Jadi memang kepimpinan Pakatan Rakyat di peringkat pusat memang mengalu-alukan ramai calon-calon wanita untuk PRU13 ini. Namun demikian, wanita Pakatan Rakyat juga maklum tentang kekurangan kita untuk bukan kelemahan, masih lagi beramai wanita yang nak ke depan menjadi calon. Kita tidak mungkin dapat mengisi 30%, tetapi ini akan lebih ramai daripada yang PRU12. Ya. Seperingkat keadilan mungkin kita akan dapat mencapai kepada 20%. Begitu juga dengan DAP dan juga PAS. Jadi pada rata-rata saya ingat mungkin kita akan capai sebanyak 20%. Ini bukan kerana tak ada ruang, tetapi berada ramai lagi wanita yang nak ke depan untuk bersama kami. Jadi kalau ada, kita amat lalukan. Kata kalau gabungan 3 parti sekurang-kurangnya 6. Setiap state, setiap negeri sekurang-kurangnya 6 wanita akan ditonjolkan sebagai calon.